two, one. Okay. Test. Saya tak perasan pula. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Ada orang tak? Macam tak ada orang je. Okay. Waalaikumsalam Ananuddin, selamat datang. Saya tak nampak lah orang tengok live view saya. Saya ingat tak ada orang tadi. Ada tak view? Sekejap tak, saya pun tak naik notification. Jangan Ananuddin Sihat ke? Semua sihat ke? Kita tunggu kejap lah. Okay, yang baru masuk tu minta tolong like dan share juga boleh. Sihat juga, sihat. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, tak apa. Kita teruskan. Okay, nanti insyaAllah ada orang masuk kot. Okay, macam kita dah kita bincangkan semalam. Ni semalam punya cerita ni. Okay, untuk ACAT ni, AUD CAD saya rasa sekejap. AUD CAD saya rasa ada juga ni. Okay, AUD CAD masih lagi orang kata bermain tengah buat sideway pula dekat kawasan RBS ni. Okey, tapi benda ni baguslah sebab dia orang kata apa, kita nampak banyak kali rejection dekat kawasan saya live lagi untuk minggu depan. Minggu depan saya live lagi. Minggu depan saya masih lagi live. Saya masih lagi orang kata apa, menemani anda semua. Okey. Okey. So macam kita nampak dekat AUD CAD sekarang ni tengah bermain sideway tengah bermain sideway dekat kawasan RBS. Okey, tapi dekat sini yang kita akan orang kata apa, target untuk buy Okey, so kalau korang nampak dekat sini banyak kali rejection yang berlaku dekat kawasan RBS itu, kadang-kadang itu adalah salah satu tanda yang baik lah orang kata apa untuk kita buy ACAT lah, sebab dia dah banyak kali cuba untuk tembus ke bawah balik tapi gagal, membuat banyak kali rejection. Okey, dan akhirnya dia akan terbang lah. Okey, so untuk ACAT ni semalam saya dah bagi. Okey, so kalau semalam tu siapa yang masih hold lagi, boleh hold lagi lah. Okey, tak ada masalah pun. Take profit masih lagi sama dekat atas ni. Okey, sebanyak berapa pip kita tengok? Sebanyaklah 92 pip. Okey, 92 pip. Okey, tapi cuma untuk minggu ni kita orang kata apa, kita faham pasaran untuk minggu ni agak bergelora lah. Bukan saya je lah, orang kata apa, kawan-kawan saya pun yang seangkatan pun
orang kata apa, pening dibuatnya kan. Tak tahu tiba-tiba tak jadi macam tak tahu nak pergi ke mana benda ni. Kadang-kadang nak pergi ke atas ke, nak pergi ke bawah ke pun tak tahu. Okey, tapi benda tu tak apalah. Kita minggu ni kita bagi laluan sekejap. Okey, tapi apa yang kita dapat, kalau kita dapat confirm, ialah benda tu kita akan masuk lah. Okey, so cuma untuk macam contoh AUD CAD ni memang kita akan target buy lah. Semalam pun kita target buy, masih lagi hold position. Okey, sekarang masih orang kata apa, tengah profit walaupun sikit je kan, walaupun sikit masih orang kata apa, tengah profit. Okey, tapi kita target lah TP sampai atas ni, insya-Allah kalau dia rezeki boleh sampai. Okey. Untuk ikat pun sama juga, cuma ikat sekarang ni masih lagi tunggu breakout, masih lagi tunggu breakout. Okey. So macam korang boleh nampak sekarang ni, apa yang kita tunggu hanyalah breakout saja. Okey, hanyalah breakout sahaja. So kalau ada breakout daripada level resistance ni, okey, bermaksud kita dah ada confirmation entry lah. Ini kita akan fokus kepada buy pula. Okey, cuma sekarang ni ikat ni belum ada breakout lagi. So kalau nak buy tu pun agak risiko jugalah, sebab takut nanti tiba-tiba dia turun pula kan. Kalau lepas berlaku rejection tengok-tengok tiba-tiba dia turun. So kita tak nak lah benda tu. Okey, so kita kena tunggu dia berlakunya apa? Berlakunya breakout dahulu. Selepas ada breakout barulah kita boleh masuk untuk entry. Okey, so ikat untuk minggu depan lah. Ikat untuk minggu depan. Soalnya hari Jumaat saya akan ikat ni kita akan orang kata apa, untuk preparation minggu depan. Okey, preparation minggu depan. Okey, seterusnya kita nak tengok apa lagi? Kita nak tengok ECHF. Oh yo, ECHF. ECHF nampaknya gagal untuk membuat rejection yang cantik, dan apa yang berlaku sekarang ni adalah breakout. Okey, untuk ECHF ni kita tengok juga nanti macam mana. Okey, tapi sekarang ni belum lagi masa lah. Belum lagi masa. Okey, untuk EG ni pun biarlah, yang untuk EG nampak ni dia punya movement pun tak cantik kan. Korang payah nak predict sebenarnya. Okey, untuk EJ kembali ke kawasan RBS, previous punya RBS. Okey, kembali ke kawasan RBS, tapi bukan tanda untuk korang boleh buy terus. Bukan tanda untuk kita boleh masuk. Yes, dah sampai dekat kawasan RBS kali kedua, terus masuk. Jangan belum masa lagi untuk buy. Okey, sebab kita pun tak tahu adakah kawasan RBS ni masih lagi valid untuk kita buy. Kalau tak valid macam mana? Kan? So untuk itu kita kena tunggu dahulu, kita kena tengok dulu macam mana kan, apa yang dia akan buat next. Adakah selepas ni dia akan break up kawasan RBS ni ataupun tidak kan? Sebab ini kali kedua dia sampai dekat RBS ni. Sebab kadang-kadang kali kedua ni kita tak boleh percaya sangat. Kadang-kadang kali kedua tu boleh entry, kadang-kadang tidak boleh entry. So tapi untuk EJ ni bagi saya kita tunggu dululah, kita tengok dulu dia punya pergerakan macam mana. Kalau korang tengok dekat daily ni pun kan, kalau korang tengok dekat daily ni pun, candle semalam orang kata apa, solid bearish kan, tapi itu tak orang kata apa, tak menyokong apa yang orang kata apa. Kalau semalam candle bearish, solid bearish, okey, tapi tak menyokong untuk kita sell lah. Sebab apa? Sebab tak ada lagi breakout dekat kawasan RBS ni kan. Dekat kawasan support ni nampak support become RBS. Kalau ada breakout dekat kawasan RBS ni, maksudnya kalau ada breakout kan, kalau ada breakout ni kejap kalau ada breakout itu cantik, maksudnya kita akan target untuk sell kan. Tapi buat sekarang ni untuk kawasan RBS ni belum ada lagi breakout. Waalaikumsalam Sabda, selamat datang. Okey, selamat datang. Siapa yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu boleh? Minta tolong like dan share dulu. Okey.
So untuk EJ ni kita tunggu breakout dulu lah. Kita tunggu dia close breakout dulu kan, barulah kita boleh tahu dia nak ke bawah lagi. Tapi untuk sekarang ni dia dah sampai dekat kawasan RBS ni, kita pun tak tahu apa yang dia nak buat. Adakah dia akan naik ke atas? Sebab ini dia pergi orang kata apa, dia sampai dekat kawasan RBS ni kali kedua Ini kali pertama dah rejection memang cantik dah, dia naik ke atas. Kali ni kali kedua pula. So kali kedua ni kita tak tahu sama ada dia akan membuat orang kata apa, pergerakan yang sama iaitu ke atas ataupun tidak. Okey, sebab kali kedua ni macam-macam boleh berlaku. Tambah-tambah ini adalah kawasan RBS. Okey, takut-takut nanti dia akan breakout ke bawah kalau korang buy dekat situ. Akan. So kalau breakout kat bawah tu, kalau korang buy juga, breakout kat bawah tak ada masalah pun, korang boleh je cut loss. Sebab dia dah breakout kan, korang tahulah. Lepas tu korang boleh counter untuk sell, sebenarnya tak ada masalah pun, tak ada isu dekat situ. Kan? Sebab itu kita mencuba. Hadir tuan, selamat datang, Fushui, lama tak nampak. Okey, itu untuk EJ. Kita tengok pula PLN plate macam contoh EJ. Okey, EJ pula EU. EU semalam kita tengok dia naik sekejap saja. Okey, kat sini kita tengok satu persatu kenapa kita tengok gagal untuk EU naik Okey, yang pertama, yes, dia dah kata apa, berlaku rejection dekat kawasan bullish engulfing ni yang kita tempat kita target untuk buy. Okey, tapi korang tengok dekat H1. Okey, nampak ni. Selepas dia reject, dia naik. Tapi apa yang berlaku? Apa yang korang nampak dekat kawasan ni? Apa yang korang nampak dekat kawasan ni? Ini macam ni punya candle menunjukkan yang movement bullish tu tak ada kekuatan langsung. Ni dalam kotak ni apa yang korang nampak? Candle apa? Candle rejection lah kan? Okey, dalam kotak ni penuh dengan candle rejection. Macam contoh yang ni, pin bar, bearish pin bar. Tiba-tiba ada bearish pin bar. Kan? So bermaksud apa? So bermaksud kita tahu dekat situ berlakunya rejection. Bermaksud kat situ kita tahu yang kekuatan buy dah kurang. Tak ada kekuatan buy. Okey, so apa yang berlaku? Dia turun. Candle seterusnya naik sikit and then tambah turun. Kan? Tadi dia naik balik retest kawasan ni. Dan apa yang berlaku? Penurunan lagi kan, tiba-tiba yang ni spike, penurunan lagi kan. So kalau kat situ kita dapat tanda dah awal-awal sebenarnya. Kita buy dekat sini, tapi dekat sini kita dah dapat tanda awal-awal sebab ada pin bar dekat kawasan H1. So kita dah tahu dah kat situ price tak ada kekuatan sebenarnya untuk turun lagi. Okey, kat situ sebenarnya kita dah orang kata apa, dah boleh cabut dah kat situ kan. Sebab kita tahu kalau kita hold lagi takut mungkin kita akan loss lagi. Okey, so tapi kat sini kita tak profit banyak lah. Kita profit dalam 85 pip macam tu je lah. Kan dah macam scalping dah kan. Kalau tidak kita dapat dalam 27 pip tapi 8 pip je dapat. Tapi yes, minggu ni trading agak sukar lah. Bukan untuk korang saja tapi untuk saya juga agak sukar. Sebab saya tak boleh nak decide sama ada entry ni boleh sell ke tak. Sebab apa yang kita nampak sekarang ni, okey, apa yang kita nampak satu minggu yang sekarang ni, price boleh naik dan turun begitu saja. Nampak? Price boleh naik dan turun begitu saja. Dia boleh breakout, dia turun balik. Dia breakout sekejap, dia turun balik pada point harga yang lagi bawah. Kan? Dia boleh breakout ke bawah, orang kata apa, ke bawah. Dia naik balik ke point harga yang paling tinggi sebelum tu. Kan, itu benda tu menyukarkan lah untuk kita determine untuk kita tentukan sama ada orang kata okey, ni kita dah boleh masuk sell ke tak ataupun buy ke tak. Kalau kita tak boleh nak decide lagi sama ada benda tu kita boleh masuk ataupun tidak. Jadi sebabkan apa? Disebabkan pergerakan market yang agak berlainan kan. Dia agak berlainan dekat situ. So kita sukar untuk membuat keputusan macam tu. Okey, tapi tak apa, kita cubalah cuba untuk membuat yang terbaik untuk dapatkan yang analisa yang terbaik. Tapi untuk EU ni kita biarkan saja dulu kan, sebab EU ni tiba-tiba USD kuat pula kan, kita pun tak tahu kan. Okey, macam GA ni masih lagi dalam zone, dia nampak. Okey, kalau kita tengok dekat time frame 4 nampak dia turun sampai TP warna purple ni, lepas tu dia naik balik. Nampak? Lepas tu dia naik balik. Nampak?
Tapi ini bukan tempat tapi ini jangan terus entry lah, sebab benda pun dah jalan dah. Hari Jumaat pula kan, kita tak trade hari Jumaat. Kan. Tapi kita tengok dululah, sebab kita tahu GA ni dia tak ada breakout lagi dekat kawasan support ni. Nampak tak? GA ni tak ada breakout lagi kat kawasan support ni. Tapi kalau korang nampak satu penurunan yang macam ni, bermaksud dia akan pergi sekali lagi dekat kawasan support ni. Jika dia berjaya untuk breakout dekat kawasan support ni, macam korang nampak ni kawasan support ni, kalau dia boleh breakout dekat kawasan support tu, bermaksud dia boleh pergi lagi bawah. Okey, cuma sekarang ni kita punya target untuk pergerakan GA ni akan ke bawah lagi. Akan ke bawah lagi sampai dekat kawasan support ni. Okey, tapi selepas sampai kawasan support tu, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Adakah boleh terjadinya breakout, adakah boleh terjadinya rejection. Kita tak tahu benda tu. Kita tak boleh nak tentukan lagi benda tu. Okey, apa yang kita boleh buat adalah kita kena tunggu dahulu sama ada benda tu breakout ataupun rejection. Kalau rejection, kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Kalau breakout, yes, kita boleh buat apa-apa lagi. Kan? So untuk sekarang ni kita just biarkan dulu, kita tengok dulu macam mana pergerakan dia. Okey, tapi yang pastinya dia akan pergi ke bawah lagi sampai kat sini. And then kalau ada breakout, yes, dia boleh pergi lagi bawah. Okey. And then untuk GCAP pun nampak ni, kita dah tanda dah. Ini lama lah, ini lama serius lama. Kan? Ini lama ni. Okey. So sekarang ni apa yang kita nampak dekat GCAP ni, kita masih lagi target untuk buy sebenarnya kan. Kita masih lagi target untuk buy. Kita tak target lagi target untuk buy pula, target untuk sell, sebab dia masih lagi downtrend. Okey, dia masih lagi downtrend. And then kalau korang boleh nampak ni, dia tiba-tiba dia tak ada kekuatan untuk ke atas lagi. Apa yang berlaku, dia turun ke bawah balik. Tapi untuk sekarang ni, okey, jangan kita nak tengok sama ada dia boleh kalau contohlah kita kata dia nak ke bawah lagi, okey, dia nak ke bawah lagi, kena pecah lah trendline ni. Nampak? Trendline ni dia kena pecah. Kan kita ada level 1, level 2. Ni dekat kawasan-kawasan kita nak tengok. Okey, kita nak tengok sama ada dia boleh berlaku rejection ataupun tidak. Kalau dia tak ada berlaku rejection, okey, dia breakout, bermaksud dia akan turun lagi ke bawah lah. Maksudnya dia tak ada kekuatan untuk naik ke atas. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak, movement market macam-macam nak naik. Okey, lepas tu kat sini dia dah sampai, dia dah retrace. Yes, memang dia dah retrace. Tapi sekarang ni kita nak tengok adakah berlaku rejection ataupun tidak dekat kawasan-kawasan ni. Kan, adakah berlaku rejection ataupun tidak. Cuma untuk sekarang ni price tak sampai lagi, maksudnya dia tak reject lagi dekat kawasan trendline ni. Kan, dia tak sampai lagi, so kita kena tunggu dulu. Okey, tengok price macam mana, buat macam mana, adakah dia boleh reject dekat kawasan ni ataupun tidak. Jika dia tak berjaya untuk reject dekat kawasan trendline ni, okey, bermaksud dia boleh pergi ke bawah lagi. Kalau dia breakout je daripada trendline ni, dia akan pergi ke bawah lagi. Kalau dia breakout yang ni pun, dia akan pergi ke bawah lagi. Sebab apa? Sebab trend dia masih lagi downtrend. Big trend dia masih lagi downtrend. Belum ada lagi tanda-tanda nak ke atas. Okey, melainkan kalau dia boleh reject dekat sini. Sebab kita tahu sekarang ni, sekarang ni kalau korang perasan ni, dia dah breakout dah dekat previous punya low high ni, dia dah breakout dah dekat kawasan sideways ni kan. So sekarang ni berlakunya retracement. Cuma kita nak tengok adakah retracement ni akan berlakunya reaction ataupun tidak. Jika tak ada reaction, price tak ada kekuatan untuk naik ke atas balik kan. So dekat sini, dekat trendline ni, ataupun korang boleh ambil dekat kawasan support ni tengok dekat sini, sama ada dia akan reject ataupun dia akan breakout. Nampak tak? Okey, kalau dia reject, dia boleh naik lagi ke atas. Okey, mungkin menuju kat kawasan ni. Tapi kalau dia breakout, dia boleh pergi kat bawah ni lagi. So kita tak adalah, tak ada peluang untuk buy lagi kalau jadi hal yang macam tu. Okey, sebab itu kita kena tunggu dahulu. Okey, kita kena tunggu dahulu sebab hari ni hari Jumaat. Senang cerita. Korang tengok je lah hari Senin. Tengok macam mana movement dia kan. Sebab kita tahu hari Senin tu market dah fresh kan, market dah okey
kan. Tambah-tambah minggu ni dia agak bergelora sikit, mungkin kita hari kata apa, pada nanti pada hari Isnin tu dia akan market dah semakin okey ke, kita tak tahu kan. Okey, so untuk yang tu kita kena tunggu dululah. Okey, untuk JJ ni kita kena tunggu breakout dulu kan. Okey, nampak tak ni? Nampak ni? Ini pun kita kena tunggu breakout dulu JJ ni, kalau siapa yang target untuk sell, tunggu breakout dulu. Maksudnya tunggu candle close bawah ni. Okey, tunggu candle close bawah. Okey, tunggu candle close bawah ni. Tak payahlah. Tak payah. Okey, tunggu candle close bawah ni, barulah kita tahu yang dah berlaku perubahan trend, and then kita akan target untuk sell. Tapi buat sekarang ni tak ada lagi breakout tak ada lagi breakout, kita tak boleh nak buat apa. Tapi macam mana pun kita boleh tunggu pada hari Isnin. Kita nak tengok kat situ hari Isnin, kita boleh tengok breakout ataupun tidak kan. Kalau tak ada breakout, tak payahlah kata apa nak masuk kan, sebab kita nak target untuk sell kan. So kita boleh tunggu breakout lah untuk JJ ni. Okay, and then GU nampak ni, GU ya Allah dahsyatnya. GU nampak, GU ni tadi dia naik sekejap, dia naik, nampak ni, dia naik ni tadi kan, memang dia naik cantik. Tapi tengoklah dekat H1 ni, nampak dia tak melepasi, dia tak berjaya breakout dekat kawasan apa ni, kawasan previous punya resistance. Okay, dia reject. Okay, so apa yang berlaku, dia reject, pum, dia turun balik ke bawah. So kat sini kita tahu dah, okay, EU dengan GU sama je, tak ada lagi kuatan untuk naik ke atas. Okay, tambah-tambah dekat H4 pula ada bearish engulfing. Dah ada bearish engulfing ni, tahu-tahu je lah memang akan sambung lagi ke bawah lah. Okay, cuma boleh tengok dekat kawasan ni dululah. Okay, tengok macam mana. Kalau dia boleh breakout lagi ke bawah lah dia boleh pergi. Okay, tapi untuk hari ni tengok je lah, jangan nak masuk pula, tengok je, tak perlu nak masuk pun. Okay, tak perlu nak masuk lagi, tengok je dulu. Okay, untuk EU nampak masih lagi bermain dekat kawasan bullish engulfing kan. Tapi ini pun saya rasa kalau tengok pun memang dia tak ada kekuatan lagi kot untuk naik ke atas. Mungkin dia akan turun ke bawah lagi lah. Okay, tapi benda tu biarkanlah. Nampak, ini pun dia dah breakout dah dekat kawasan bearish engulfing ni, tak ada, nampak fail. Minggu ni banyak yang kata apa, banyak yang set up fail. Nampak ni, dia pergi naik atas, lepas tu dia spike bawah, nampak. Tapi shadownya ni orang kata apa, dah terlampau panjang dah kan, bahaya. ECF okay. ECF ni nampak ni, ECF ni kan kita target sell dekat sini kan. Okay, cantik je dia turun, cantik je turun, tapi tiba-tiba zap ni kat atas. Okay, kalau korang nak lebih detail lagi, tengok dekat H1, nampak ni. Ni nampak ni kan, kita share kat sini kan. Okay, cantik je dia turun. Okay, dah lah bearish engulfing pula tu, nampak tak bearish engulfing, tiba-tiba ada candle close atas daripada zone sell kita ni, nampak ni, dia close atas ni. So terpaksa lah cut loss 11 pip. Okay, sebab ada candle yang close atas daripada zone sell kita, memang kita auto cut loss lah. Okay, sebab awal-awal tu kita tahu, kalau lah dia orang kata apa, dia turun macam ni, tiba-tiba dia boleh naik dalam sekelip mata je, maksud atau kita tahu dia tak ada lagi kuatan untuk orang kata apa, untuk turun lagi lah buat sekarang ni kan. Okay, tapi benda ni kita tak boleh expect lah. Kan, kita tak boleh expect lah, tiba-tiba je dia naik macam ni kan. Nampak candle memang cantik turun, memang cantik, rejection panjang, body solid bawah kan, tiba-tiba pak, nak macam mana kan. So kita terpaksa cut loss. Tapi untuk sekarang ni, kalau korang boleh nampak banyak rejection ni, banyak rejection kat bahagian bawah, nampak ni banyak rejection ni. Kita tak tahulah, mungkin dia boleh naik lagi ke atas.
Okey, ada apa soalan tak guys? Faham je ke? Okey. Tapi minggu-minggu ni kita santai-santai je lah. Aku tak apa, tak payah aku nak ni kan. UJ ni pun saya tak ada komen dah, biarlah. Saya pun dah malas dah EJ ni saya dah malas dah. Kan? Ini pun nampak. Ini dia naik sekejap je, tapi ini kita profit lah gold ni, nampak? Nampak dia reject ni kan? Buy. Dia naik sekejap. Dia naik 200 pip, pak. Dia turun bawah. Okey, tapi kalau kita nampak dekat sini, okey, kalau kat sini kita nampak banyak kali juga candle tadi berlaku rejection. Candle ni pun macam nak turun. Kalau kita tengok dekat H1 ni pun nampak ni. Candle ni semakin turun kan, nampak ni pun dah dah keluar candle bearish engulfing ni. Okey. So takut kalau kat sini bermaksud orang kata apa, takut price tak ada kekuatan lagi lah untuk ni kat atas kan. Kena berhati-hati dululah, tengok ni trend line ni pun tak boleh pakai. Jangan. Sebab X4 tadi pun nampak ni bearish pin bar, ini pun semakin turun. Kena tengok dululah, takut nanti untuk gold ni dia akan turun lagi ke bawah. Okey, semalam dia dah bagi kat kita dekat 100 pip, nampak ni daripada sini sampai atas ni. Okey, 130 pip cukup lah sebab saya terpaksa close bila saya nampak candle yang ni. Semalam kita kan target buy kan. Okey, saya terpaksa close bila saya nampak candle ni candle shadow ni. Itu je 130 pip settle. Ambil je 130 pip dah dapat untuk semalam ni. Okey. Tapi untuk sekarang ni dia berlaku rejection, so nampak macam susah lah, macam movement dia tu sukar untuk naik ke atas buat masa sekarang ni. So jangan korang target untuk buy lagi. Kena tunggu dulu tengok. Okey, tengok hari Isnin, tengok macam mana movement dia. Adakah masih lagi okey, adakah masih lagi valid untuk kita buy ataupun tidak. Jika tak valid dah, jangan masuk buy. Okey, jika masih lagi valid, korang boleh masuk untuk buy. Okey, tapi untuk sekarang ni korang just relax dulu, santai dulu. Okey, jangan rushing, takut nanti tercedok. Okey, takut nanti tercedok kan. So tunggu dululah. Okey, so siapa lagi yang nak tanya soalan? Malam ni kita nak buat sekejap je. Sebab orang kata apa, dah sampai orang kata apa, hari ni hari Jumaat kan, kita pun saya tak nak fokus sangat lah. Sebab sekarang ni dah sampai masa untuk kita berehat sebenarnya kan. Untuk kita berehat dah sampai masa dah. Kan sepatutnya tak perlu kot nak analisa ni. Ada apa lagi soalan sebelum kita nak end? 9.30 dah. Hari ni kita nak buat setengah jam je. Tak ada je. Okey. So kalau tak ada, korang boleh tengok lah nanti untuk minggu depan. Korang boleh tengok dekat untuk pair GJ, pair GCAT
Kan? Lepas tu apa lagi? Pair ikat. Tengok ada breakout ke tak lah. So itu untuk sekarang ni kita fokus 3 pair tu dululah. Sebab kadang-kadang banyak sangat ni saya pening. Saya pun tak dapat catch up benda-benda ni. Okay, so untuk minggu depan kita akan fokus 3 pair sahaja. Okay, untuk hari Senin tengok sama ada breakout ke tak. Yang pertama adalah JJ. Okay, yang kedua adalah ikat. Okay, yang ketiga orang kata apa? Ikat dah jalan dah. Ikat dah settle. Okay, tengah jalan cuma hold je. Ikat, JJ dengan JCAT. Kita nak tengok JCAT tu rejection ke tak. Kalau dia rejection, mungkin kita akan buy dululah kot. Kan? Tapi kalau dia tak ada rejection tu, tak perlulah orang kata apa nak masuk buy ke apa kan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu je untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak pada siapa yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Okay. Okey, cikgu, terima kasih nak rehat. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih lagi sekali lagi. Okey. So kita akan jumpa lagi pada minggu depan pada hari dan pada hari dan waktu yang sama, pada waktu yang sama. Okey, pukul 9 juga. Okey. Esok minggu depan masih lagi saya, tapi minggu seterusnya, minggu depan satu lagi saya tak ni lah. Saya akan serahkan kepada Cikgu Dini pula. Okey, time tu. Okey. So apa-apa nanti korang boleh tanya kat dia. Okey. So itu je untuk malam ni. Jumpa lagi minggu depan. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dilindungilah daripada segala bencana ke apa. Okey. So itu je untuk saya malam ni. Assalamualaikum.